Hai semua, selamat belajar bersama saya Cikgu Zainab bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6, Unit 1, Gimnas Idola bagi tajuk Hambur Beraksi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat layangan dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi melakukan hambur dan layangan di udara. Sebelum itu, untuk menjadi gimnas yang berjaya, kamu perlu menguasai kemahiran asas gimnastik seperti hambur, putaran, bergayut, berayun dan pendaratan. Di samping itu, kamu mesti berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. Apa maksud kemahiran hambur? Kemahiran hambur terbahagi kepada 5, iaitu kemahiran hambur Arab, hambur belakang, hambur tangan, hambur kepala dan hambur tengkuk. Secara umumnya, menghambur membawa erti melompat. Dalam bidang gimnastik, menghambur adalah suatu keadaan apabila seseorang peserta itu menggerakkan badannya ke paras yang lebih tinggi dan ke ruang yang lain. Okey, sebenarnya masa awak darjah 1 sampai darjah 5, awak telah belajar kemahiran hambur Arab, hambur belakang, hambur tangan, hambur kepala dengan hambur tengkuk tu. Okey, mungkin secara tak langsung kamu dah lakukan di sekolah. Tapi mungkin kamu tak sedar kemahiran yang kamu lakukan itu adalah kemahiran hambur. Okey, untuk tahun 6, kita akan belajar kemahiran hambur dengan pelbagai aksi. Okey, kemahiran hambur melibatkan koordinasi anggota tubuh badan bermula daripada larian landas yang terkawal, tolakan kaki serta ayunan tangan ketika melonjak dan melakukan layangan. Okey, maksud dia dekat sini, okey, ketika melakukan hambur dengan pelbagai aksi ni, okey, peserta bermula dengan larian landas. Okey, kemudian melonjak sambil mengayunkan tangan. Okey, kemudian melakukan layangan dan mendarat. Okey, kat sini diingatkan ketika melakukan latihan perlu bersama-sama rakan dengan pengawasan guru. Itu sangat penting. Ini adalah ansur maju kemahiran hambur. Okey, yang pertama, hambur tanpa papan anjal. Okey, mula-mula sekali murid berdiri sedia, kemudian bergerak selangkah ke hadapan, fleksi lutut, barulah murid hambur, iaitu melonjak ke hadapan sambil menghayun tangan. Okey, barulah murid mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Semasa mendarat, fleksi lutut, angkat tangan lurus ke hadapan dan berdiri tegak. Mengapa murid perlu fleksi lutut sambil angkat tangan lurus ke hadapan semasa mendarat? Ini kerana bagi mengelakkan kecederaan, di samping untuk imbangan badan selepas melakukan kemahiran hambur. Ansur maju yang kedua ialah hambur di atas papan anjal. Mula-mula sekali, murid berdiri sedia, kemudian berlari dan melompat di atas papan anjal. Okey, murid berlari pantas dengan kelajuan terkawal. Pijak papan anjal dan hambur dengan kedua-dua belah kaki sambil ayun tangan pantas ke atas. Okey, kenapa murid perlu melonjak dengan kedua-dua belah kaki? Okey, ini supaya murid dapat menghambur dengan lebih baik. Cuba murid bayangkan, kalau kamu menghambur, iaitu melonjak dengan menggunakan sebelah kaki sahaja, dapat tak murid melonjak dengan lebih jauh berbanding melompat dengan kedua-dua belah kaki?
Okey, jadi dekat sini murid faham, sedia maklum jika menghambur dengan kedua-dua belah kaki akan menghasilkan hamburan yang lebih baik berbanding dengan menggunakan sebelah kaki. Okey, selepas menghambur, murid mendarat dengan fleksi lutut kedua-dua belah kaki bagi tujuan keseimbangan. Unsur maju yang ketiga ialah hambur dan lakukan aksi badan. Okey, mula-mula sekali murid berdiri sedia, kemudian berlari landas dengan kelajuan terkawal, lonjak ke atas papan anjal. Okey, di sini jika murid melakukan larian pantas dengan kelajuan terkawal, murid akan mendapat daya lonjakan yang lebih tinggi dan jauh. Okey, jika murid berlari perlahan, maka lonjakan itu akan lebih rendah dan dekat. Jadi dekat sini, untuk mendapatkan daya lonjakan yang lebih tinggi dan jauh, murid perlu berlari dengan lebih pantas. Okey, setelah lonjak ke atas papan anjal, murid menghambur dan lakukan aksi bentuk badan. Okey, di sini ada beberapa contoh lakuan aksi badan. Okey, contohnya seperti lompat bintang, lompat dakap, lompat layang. Okey, selepas itu murid mendarat dengan kedua-dua belah kaki dan fleksi lutut. Selepas kita mengenal pasti dan mempelajari unsur maju bagi kemahiran hambur, apakah perkaitan antara daya lonjakan ketika melakukan hambur dan layangan di udara? Lari landas menghasilkan pergerakan mendatar. Lonjakan dari lari landas ke papan anjal menghasilkan pergerakan menegak. Jadi, hasil gabungan pergerakan mendatar dan lonjakan akan mengakibatkan layangan dalam bentuk parabola. Macam susah nak faham. Okay, sebenarnya, semakin tinggi hal laju semasa larian landas, lonjakan akan bertambah. Okay, maksudnya dekat sini, bila murid berlari laju dengan keadaan yang terkawal, lonjakan semasa di papan anjal akan bertambah. Okay, momentum juga boleh dipindahkan dari sebahagian badan ke seluruh badan. Okay, contohnya, hayunan tangan dan bahu menolong lonjakan badan ke atas semasa menghambur. Jadi dekat sini, apabila melakukan hambur, daya lonjakan daripada larian yang laju dan lonjakan dengan bantuan hayunan tangan dan bahu akan menghasilkan hamburan yang baik, yang lebih tinggi dan lebih jauh. Setelah mendengar penerangan cikgu tadi, kesimpulannya, semakin tinggi hal laju semasa larian landas, semakin bertambah momentum lonjakan. Jika murid telah bersedia untuk melakukan kemahiran hambur pelbagai aksi ini, yang pertama, murid digalakkan berlari landas pada pelbagai jarak. Yang kedua, guru sentiasa berada di posisi pendaratan semasa murid melakukan aktiviti. Yang ketiga, murid digalakkan melakukan pelbagai bentuk badan semasa layangan. Okey, di sini lagi sekali cikgu ingatkan, jika ingin melakukan kemahiran hambur pelbagai aksi ini, murid perlulah memakai pakaian yang sesuai dan perlu ada pengawasan guru. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita kenali atlet gimnas Malaysia. Semoga kejayaan para atlet ini memberi sedikit motivasi kepada murid-murid untuk lebih berjaya. Sekian saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.